Bukit Matajam. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya tuju kepada 010800 psikologi dan kaunseling. Ada satu kes di mana seorang pelajar tingkatan 4, selepas dia diberi kaunseling, dia terus terjun dari tingkat keempat atau 3 dan meninggal dunia. Saya khawatir tentang kualiti kaunseling yang diberi kepada pelajar-pelajar. Waktu sekarang kita mendapat bahawa terdapat 30%, dikatakan 30% pelajar mengadakan masalah mental. Dan sekiranya kita tidak mempunyai guru kaunseling yang berpengalaman, walaupun mereka diberi latihan, tapi kaunseling ini bukan hanya berdasarkan kepada teori saja. Mereka harus mengadakan pengalaman dalam kehidupan. Jadi saya meminta kementerian menjelaskan apakah akan dibuat supaya kaunseling ini ditingkatkan mutunya. Yang kedua, saya ingin mendapat penjelasan mengenai sebuah sekolah SMJK baru yang katakan telah diluluskan secara prinsipnya oleh Menteri Pelajaran, tapi surat kebenaran itu masih belum dikeluarkan. Jadi saya ingin mendapat jawapan bilakah surat itu akan dikeluarkan, kerana sudah lama menunggu. Sekarang dikatakan bahawa Presiden MCA mengatakan bahawa sekarang mesti melihat sama ada tanah yang sudah pun diberikan kepada untuk sekolah ini sama ada sesuai atau tidak. Sebenarnya tanah ini sudah pun diberitahu 2 tahun yang lalu, tapi selama ini tak ada pandangan yang lain. Mengapa pada waktu sekarang saja apabila menteri kata akan luluskan, baru dah ada cadangan yang lain? Sekira ada cadangan yang lain, ada tanah sedia ada yang lebih sesuai pun tak apa. Pun tak apa. Kalau ada tanah yang lebih sesuai, sila tunjukkan di mana tanah itu, tanah yang baru di mana, dan tunjukkan bahawa dia lebih sesuai. Kita semua nak sekolah itu, kebenaran itu diturunkan, dan tanah sudah ada, dan harap kementerian pun boleh memberi peruntukan sekiranya bukan semua, sekurang-kurangnya separuhnya, dan yang lain boleh dikutip dari masyarakat Cina ataupun orang Melayu ataupun orang India, yang sesiapa yang ingin memberi dana itu. Saya pun ingin memberitahu kepada Timbalan Menteri bahawa SRJKC Yangzheng, kerajaan negeri pun telah memberi sebilang tanah 4.5 acre supaya dia boleh ditempas semula. Itu pun saya rasa yang berhormat pun tahu, dan saya harap dia boleh, kementerian boleh memberi dana untuk membinanya. Kerana tempat di mana sekolah itu menetapkan, dia merupakan satu kampung yang bukan besar, dan orang-orang sana kalau mereka nak mengeluarkan 3 juta ringgit ataupun 2 juta ringgit untuk membina sekolah itu akan merupakan satu beban yang sangat besar. Saya juga ingin merayu sekali lagi untuk SRJKC Peicai di Batu Ferringhi. Mereka sudah siap satu blok darjah yang baru, tapi mereka perlukan satu blok yang satu lagi. Mereka masih memerlukan dana. Saya harap kerajaan boleh memberikan ataupun menuntukkan dana yang mereka perlukan.
Saya pun nak ingin memberitahu bahawa di Alma, di kawasan Alma, Macang Bubuk, di Bukit Mertajam, kita memerlukan satu sekolah lagi, SRJKC. SRJKC yang baru di kawasan di situ. Kerana di sekolah Singya, yang satu-satu SRJKC di situ pun telah mencecah murid 2,000 orang. Dia merupakan sekolah yang dua paling besar, the second biggest school in Penang. Jadi saya harap kerajaan boleh membenarkan sebuah sekolah SRJKC baru di kawasan di situ. Mengenai PPSMI, saya bersetuju bahawa murid-murid menggunakan mother tongue, bahasa ibunda mereka untuk belajar Maths and Science. Kita mesti ingat bahawa ada sekelintir pelajarnya bahasa ibunda mereka adalah bahasa Inggeris, walaupun mereka orang Cina ataupun Melayu ataupun India, tapi bahasa pertama mereka adalah bahasa Inggeris. Saya rasa kita sebuah negara yang demokrasi, kita mesti menjaga kepentingan walaupun minoriti, segelintir orang saja, kepentingan mereka. Jadi saya harap mereka dapat diberi peluang untuk memilih bahasa penghantaran Maths and Science. Tapi untuk Form 4, Form 5 saya rasa dia mesti mengikut bahasa Inggeris ataupun dua bahasa. Ini saya nak declare saya ada kepentingan diri kerana anak saya akan pergi ke tingkatan 4 pada tahun depan. Dan beliau tentu lebih selesa belajar dalam bahasa Inggeris. Kerana selama ini 3 tahun di Form 1 to Form 3, beliau belajar dalam bahasa Inggeris, Maths and Science. Mengenai sukan juga, saya ingin juga tanya, kerana kita adakan satu sekolah satu sukan, tapi ada lebih kurang 30% sekolah tanpa tak ada padang. Jadi untuk sekolah seperti ini, apakah rancangan kementerian? Sama ada kementerian akan cuba memberi tanah menjadi padang untuk sekolah ini ataupun mencadangkan supaya sekolah ini adakan sukan yang tidak perlu padang. Dan saya ingin juga saran di sini bahawa sekiranya adalah sekolah baru, kita mesti pastikan dia ada padang. Upamanya Bintik, SRJK Bintik yang dipindah di tempat semula dari Pulau Pinang ke Bukit Mertajam. Ini merupakan satu sekolah baru, tapi tanah begitu kecil sampai dia tak ada padang. Kalau boleh saya minta kepada menteri supaya menolong, beri bantuan supaya memberi tanah di tepi sekolah itu untuk menjadi padang. Kerana walaupun kerajaan negeri ingin menolong, tapi tuan tanah tidak mau bekerjasama. Dan tuan tanah itu adalah kawan baik yang berhormat Timbalan Menteri. Dia dari orang kuat MCA. Orang kuat MCA. Jadi saya mintalah supaya kita sama-sama bantu tepikan politik ini, supaya kita carikan ini sekolah baru, supaya dia ada padang untuk sekolah ini. Untuk ada 1 minit lagi, Pak. Ya, 020200 pembangunan kurikulum dan buku teks. Saya meminta supaya kita kaji bagaimana kita boleh masukkan unsur gender ke dalam kurikulum supaya pelajar-pelajar yang akan datang, pelajar-pelajar yang menjadi apabila menjadi dewasa, mereka ada persepsi gender dan mereka akan lebih hormati gender yang berlainan. Dan 071000 emolument kaki tangan kontrak. Saya di sini tujukan kepada guru-guru kontrak.
Kerana kadang-kala sampai satu masa kita akan dengar bahawa sekolah tidak dapat mengaji guru-guru sambilan kerana dana sudah habis, atau temporary teacher kerana dana sudah habis. Saya harap ini tidak akan berlaku lagi. Baik, Ahmad Master, Ahmad. Satu lagi, pendidikan hak khas. Saya rasa kita tidak membuat tidak menyediakan kemudahan yang secukupnya untuk pendidikan khas untuk murid-murid, pelajar-pelajar yang memerlukan perhatian yang khas ataupun OKU. Jadi saya minta upamanya di SRJKC, SRJKT, ada berapa sekolah yang mempunyai kemudahan untuk pelajar-pelajar OKU ini. Saya rasa kita perlu memperbanyakkan. Dan last kali, saya diberitahu bahawa ada sekolah-sekolah diminta supaya subscribe kepada SchoolNet. SchoolNet ini yang dibekalkan oleh TMNet. Dan sebulannya bayarannya ialah RM588. Jadi nak tanya di sini, sama ada ini compulsory ke, mesti subscribe ke, ataupun bukan arahan dari kementerian. Kerana bayaran ini merupakan satu beban, satu beban yang berat untuk SRJKC. Banyak sekolah tak cukup wang peruntukan dari kementerian pun tak cukup untuk bayar elektrik dan air. Sekarang kalau nak bayar SchoolNet ini, saya rasa lebih baik kalau boleh kementerian membayar subscription ini. Sekian, terima kasih.